Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar student-student semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan baik, sihat dan sentiasa okey. Okey, lama tak jumpa. Cikgu pun agak busy sikit. So, kita jumpa lagi hari ini untuk topik yang seterusnya iaitu dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 1 bab 3 Peta Lakar. Alright? So, are you guys are ready? Let's go. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan peta lakar. Kita selalu tengok peta, kita jumpa peta topografi yang menunjukkan bentuk muka bumi. Kita jumpa peta yang dilakar di atas kertas, di dalam kad jemputan. Kita jumpa peta di dalam internet, okay, di Google Map dan sebagainya. Jadi, kita tengok hari ini peta lakar. Alright. So, peta lakar basically ialah lukisan ataupun sebuah peta yang dilukis secara pandangan darat dari atas yang menggambarkan keadaan permukaan bumi dengan simbol-simbol tertentu dan singkatan-singkatan tertentu dan warna-warna yang tertentu. So, simbol, singkatan atau warna ini mewakili ciri-ciri tertentu di dalam sebuah peta lakar. Okey, beza dengan peta-peta yang lain, peta yang selalu awak jumpa di internet di dalam kad jemputan kahwin contohnya, peta itu tidak mengikut simbol yang di awal, yang standard. Okey, so hari ini kita belajar peta lakar. Macam mana kita nak membina, nak melukis peta lakar untuk menggambarkan sesuatu kawasan dengan menggunakan simbol atau singkatan atau warna yang betul. Okey, so di sini ada contoh lakaran peta lakar. Okey, so ini ialah peta lakar yang dilukis, okey, dengan simbol-simbol tertentu. Alright, so simbol-simbol ini akan mewakili ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu tempat. Okey, so ada banyaklah. Okey, ada rumah, macam mana bentuk dia. Jalan raya, macam mana nak lukis. Sungai, macam mana nak lukis. Pokok, seperti ladang getah, hutan, ladang kelapa sawit. Macam mana kita nak lukis dalam sebuah peta. Semua itu ada standard ataupun simbol-simbol yang telah ditetapkan. Alright? Okey, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kita kena kenallah dulu peta lakar. Alright, so macam mana kita nak lukis peta lakar? Peta lakar yang lengkap mesti mempunyai tajuk yang dilukis sama ada di atas ataupun di bawah. Okey, tajuk tu dah tentang nama tempat atau nama kawasan dilukis dalam peta. Okey. Alright, so yang kedua, itu ciri yang pertama ya. Ciri yang kedua ialah apa dia? Petunjuk. Okey, ciri yang kedua ialah petunjuk. Setiap peta lakar mesti ada petunjuk. Okey, so petunjuk akan menunjukkan apa yang kita lukis, yang kita nak bagi tahu dalam peta. Kita lukis simbol tertentu, dalam bahagian petunjuk kita bagi tahu simbol itu untuk apa. Kita lukis sesuatu simbol dalam peta mewakili apa. So, itu yang akan kita tunjukkan dalam petunjuk. Ciri yang ketiga ialah arah mata angin. Okey, ada arrow, ada tanda utara. Yang keempat mesti ada pemidang. Okey, so pemidang ialah bingkai. Okey, bingkai ataupun border untuk sesebuah peta lakar. Dan yang terakhir ialah simbol. Okey, simbol dengan petunjuk mestilah seiring ataupun selari. Simbol-simbol yang dilukis mesti tepat, mesti betul. Okey, kalau perkataan yang disingkatkan itu mestilah menggunakan
piawaian yang betul, standard yang betul. Kalau warna untuk kawasan ini, untuk warna hijau, apa dia? Untuk warna biru, untuk apa? Untuk hitam, untuk apa? So, semua itu akan menentukan simbol untuk sesuatu kawasan lah. Okay, so 5 ciri ini sangat penting, kena ingat ya. So, bila nak lukis peta lakar, so 5 ciri-ciri peta lakar ini mesti ada. Okay? Alright. So, apa simbol-simbol yang ada dalam peta lakar? So, dalam sesebuah peta kita nak lukis, kita ambil satu kawasan rumah awak lah contoh dia, ataupun bandar yang awak tinggal, kampung yang awak tinggal. Apa yang ada dalam kampung tu, semua itu ada simbol. Okey, so awak boleh rujuk buku teks. So, dalam buku teks dinyatakan dibahagikan di sini kepada 4 jenis simbol. Okey, yang pertama ialah simbol kawasan. Okey, simbol yang mewakili sesuatu kawasan itu seperti hutan, pokok paya nipah, getah, pokok kelapa, pokok rumput, pokok paya bakau, sawah padi, kelapa sawit dan kontur. Apa itu kontur? Kontur itu ialah garisan kawasan yang mewakili ketinggian sesuatu tempat atau kawasan dalam sebuah peta. So, kalau kawasan itu berbukit-bukit, ada puncaknya, okay, ada bukit-bukit kecil. So, kawasan itu kita lukis menggunakan garisan kontur. Nanti dalam kelas kita belajar macam mana nak lukis garisan kontur. Okey, yang kedua ialah simbol titik. Simbol-simbol titik ini diwarnakan dengan warna hitam. Okey. So, antara simbol titik untuk mewakili kawasan-kawasan atau tempat-tempat tertentu ialah masjid, kuil, gereja, tokong. Semua ini ialah rumah ibadat. Tanda aras, tanda tinggi, sistem trigonometri. Ini ialah untuk kawasan-kawasan untuk menentukan ketinggian sesuatu kawasan. Dalam peta seperti tanda dengan tanda aras, tanda tinggi dan stesen trigonometri. Okey, yang ketiga ialah singkatan perkataan. Okey, singkatan perkataan ini kita gunakan untuk mewakili sesuatu tempat yang boleh disingkatkan perkataannya, tetapi bukan boleh mentaram saja. Bukan boleh meletak ikut suka hati nak bubuh balai polis bapo. Balai polis BAPO bapo. Tak boleh ya, tak boleh. So, balai polis dia ada singkatan perkataan dia sendiri. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain kan. Contohnya macam apa? Stesen taksi. Okey, stesen taksi. Main letak aja stack. Stesen taksi tak boleh ya. Okey, so antaranya contoh dibagi di sini ialah pejabat pos. So dalam peta kita tak perlu nak tulis pejabat pos panjang, nanti tak muat peta bertindih habis. Okey, dengan simbol-simbol yang lain. So kita guna singkatan saja P titik P titik P P. Bukan PP ya. Bukan PP muka, PP pejabat pos. BP untuk balai polis. Okey, dan begitu juga singkatan-singkatan yang lain. Sekolah SEK titik, kampung KG titik. Okey. Dan yang keempat ialah simbol garisan. Simbol-simbol yang mewakili garisan-garisan di dalam peta. Boleh dilukis untuk merujuk kepada sungai. Okey, benteng. Benteng itu dia memisahkan antara satu tempat dengan satu tempat lah. Okey, contohnya sungai dengan contohnya seperti paya bakau dengan sawah padi. So, dia bina benteng contohnya, ataupun air laut dengan air laut dengan kawasan sawah padi contohnya. So, dia bina benteng. Okay, kawasan pantai, coastline, jalan raya, lebuh raya, jalan kereta api, sempadan antara negeri, sempadan antara negara, tali air, tali ayak, okay, lorong jalan kaki, jambatan, semua itu menggunakan garisan untuk sebagai simbol untuk mewakili sesuatu tempat di dalam peta. Jelas? Jadi secara umumnya yang paling penting ialah bila kita lukis peta, kita warnakan dengan warna yang betul. Contohnya kalau
Kalau tumbuhan, simbol tumbuhan seperti rumput, awak tengok simbol rumput, getah, kelapa, nipah, semuanya warna hijau. Okey, mesti warna hijau. Tak boleh awak buat peta. Okey, peta, dalam peta awak tu ada ladang getah, ikut suka awak yang mentang-mentang awak suka warna kelabu ayat laut, awak bubuh simbol getah warna kelabu. Tak boleh tak ada pokok getah ada warna kelabu, warna hijau. Okey, begitu juga dengan kawasan perairan, kawasan yang berair seperti sungai, tali air, laut ataupun tasik, kolam, semua itu diwarnakan dengan warna biru muda untuk menunjukkan kawasan itu kawasan berair. Tak boleh dalam peta awak mentang-mentanglah rumah awak sebelah tu ada kolam mancing, awak suka warna pink, awak bubuh kolam tu warna pink dalam peta. Tak boleh mesti warna biru muda. Okey. Right. Okey, simbol kita bahagikan kepada dua jenis simbol, iaitu simbol fizikal dan simbol budaya. Ini penting awak kena faham betul-betul yang ini. Ini banyak soalan-soalan especially yang PKP3, soalan-soalan exam untuk membezakan simbol fizikal dengan simbol budaya. Ada setengah simbol yang kita boleh beza dengan mudah. Ada setengah simbol yang tricky sikit, agak bagi kalau awak tak ambil berat, tak cakna, awak mungkin akan sukar sikit untuk membezakan adakah ia fizikal atau budaya. Okey, ciri simbol fizikal. Simbol fizikal ialah apa sahaja yang ada dalam peta yang menunjukkan itu ialah semula jadi. Okey, tempat-tempat, kawasan-kawasan yang semula jadi, natural, di dalam peta kita kelaskan dia sebagai simbol fizikal atau simbol pandang darat fizikal. Kalau awak tengok dalam buku teks, dia tulis pandang darat fizikal. So, simbol pandang darat fizikal ni contohnya seperti paya. Okey, hutan paya. Kalau tak tanam, dia tumbuh sendiri. Kontur. Okey, kontur ialah bukit, kawasan tanah tinggi, kawasan berbukit bergurau. Sungai. Okey, itu juga dengan kawasan tanah tinggi, tanda aras, kawasan trigonometri. Apa lagi? Hutan. Okey, manusia tak tanam hutan, hutan tumbuh dengan sendiri. Padang rumput. Okey, semua itu simbol fizikal yang natural lah, yang terjadi dengan sendiri, ciptaan Tuhan. Okey, itu ciri ataupun simbol pandang darat fizikal. Lagi satu ialah simbol pandang darat budaya. Pandang darat budaya ialah apa sahaja ciptaan manusia, itulah simbol pandang darat budaya. Simbol budaya. Manusia buat, manusia cipta, manusia bina, manusia tanam. Okey, seperti jalan raya, manusia yang buat. Dia tak tumbuh sendiri. Okey, tahun ni awak malam ni awak tidur, esok pagi tiba-tiba ada highway depan rumah awak, tumbuh dengan sendiri. Tak dah. Dia mesti dibina oleh manusia. Okey, begitu juga dengan benteng sawah padi. Walaupun sawah padi itu tumbuhan, tapi manusia yang tanam. Okey? Faham? Kalau manusia tak tanam, tak pi semai benih, tak buh baja, tak jaga, tak ada lah sawah padi. Kan? Tak ada nak tumbuh padi, habis ulat makan, tikwi makan. Okey? Pertempatan seperti kawasan perumahan, balai raya. Okey? Jambatan, manusia yang buat. Okey? Ladang getah, ladang kelapa sawit. Okey, ini yang selalu pelajar confuse. Okey? Sedangkan getah, kelapa sawit ataupun padi ataupun nenas, itu semua ialah tumbuhan. Kenapa dia bukan fizikal? Kenapa dia tak dikelaskan sebagai tumbuhan semula jadi? Sebab itu ladang. Manusia yang bikin, manusia yang tanam.
Okey. So, itu dikelaskan sebagai simbol pandang darat budaya. Banyak lagi ya. Simbol pandang darat budaya termasuk juga tilang, masjid, kuil dan sebagainya. Jelas tak? Yang paling penting boleh bezakan simbol fizikal yang mana satu, simbol budaya yang mana satu. Cikgu rasa penjelasan cikgu dah jelas sampai setakat ini. Kalau tak faham, PM-lah tepi. Boleh tanya. Okey. Sebagai latihan, nak tengok awak faham ataupun tak, selain daripada nota yang awak akan buat, nota bab 3 pentelakar. Okey. Tengok jadual yang saya bagi di sini. Sini. Ni ya. Ni, nampak? Nampak? Okey. Dalam jadual warna biru tu telah dimasukkan, diletakkan simbol nama-nama untuk simbol-simbol pandang darat budaya, pandang darat fizikal. Jadi, latihan ini awak buat dalam buku nota panjang tu. Kelaskan dahulu mana satu pandang darat fizikal, mana satu pandang darat budaya. Okey, susunan dia tak teratur ni ya. Susunan dia tak teratur. Okey, kita ambil salah satu contoh. Katakanlah awak kata jambatan itu pandang darat pandang darat budaya, sebab jambatan tu manusia yang buat. Jadi dalam jadual tu bahagi dua, satu untuk budaya, satu untuk fizikal. Jadi tulis jambatan bahagian pandang darat budaya dan lukis simbol. Jangan kecil sangat, jangan besar sangat. Jangan kedekut sangat. Agak-agaklah dalam 1 atau 2 inci, cantik lah. Okey, lukis simbol tu cantik-cantik, elok. Ingat, lukis guna pensel. Kalau salah, mudah nak padam. Okey, dan warnakan dengan warna yang betul. Okey, jangan rumput tu awak dah lukis rumput tu pandang darat budaya. Contohlah, ni contoh awak kata rumput tu pandang darat budaya. Buh kat pandang darat budaya, lukis simbol rumput, letak warna coklat. Walaupun ni musim kering, musim panas, rumput tetap warna hijau. Faham? Okey. Bila dah settlekan kerja ini dalam buku nota, buka buku kerja yang awak dah beli ni. Nampak? Okey. Jangan lupa bahagian jawapan tu. Jangan tengok yang belum serah. Okey. So, buka bahagian bab 3 pentelakar PBD 3.1 ciri-ciri pentelakar. Kemudian siapkan bahagian tu sahaja. Boleh rujuk buku teks muka surat 26 untuk soalan yang ini ya, dalam buku kerja ni ya. Dalam buku kerja ni bab 3 PBD 3.1 soalan 1. Simple, senang saja. Alright. Cikgu rasa sampai di sini saja. Dah panjang banyak. Jangan lupa. Okey. Buat kerja yang cikgu dah cakap tadi. Save video ni untuk rujukan pada masa depan. Dan untuk video-video yang lain, jangan lupa subscribe. Okey. Thank you. Jumpa lagi. Adios. Assalamualaikum. Goodbye. Ciao.